A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini, pagi Jumaat, penghulu kepada hari, dan kita digalakkan memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Daripada ayat yang lepas Allah menceritakan tentang tabiat orang-orang musyrikin, yang bila mereka buat apa saja amalan, dan amalan yang dilakukan mereka lakukan sekian lama, diambil daripada ibu bapa mereka, nenek moyang mereka, maka sehingga tertanam dalam kepala mereka bahawa itu adalah daripada Allah. Jadi kalau mereka buat fahisyah, perbuatan keji pun, mereka mendakwa itu adalah Allah yang suruh. Maka Allah menempelak mereka dalam ayat 29, dalam ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza fa'alu fahisyah qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, maka mereka berkata, kami dapati ini telah dilakukan oleh mak bapak kami, nenek moyang kami. Satu. Yang kedua, wallahu amarana biha, dan Allah yang suruh. Maka Allah menjawab, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Dakwaan mereka dua. Dakwaan mereka orang musyrikin bila dia buat perbuatan keji ataupun dosa, mereka mendakwa dua dakwaan. Pertama, kami buat ni bukan mereka-reka, tapi hasil peninggalan nenek moyang kami. Yang kedua, dakwaan yang kedua, Allah yang suruh. Tapi Allah menjawab satu sahaja. Allah kata, innallah la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah menyuruh perbuatan keji. Adapun dakwaan yang satu lagi, bahawa apa yang mereka lakukan adalah hasil peninggalan nenek moyang mereka, Allah tak jawab. Dan kaedahnya, bila Allah tak jawab, memang betul lah. Jadi dalam dua dakwaan tu, satu dakwaan mereka betul, iaitu amalan mereka adalah peninggalan daripada nenek moyang, mana bukan daripada Allah. Yang Allah jawab yang salah, iaitu dakwaan mereka bahawa yang mereka buat tu adalah diperintah oleh Allah. Yang tu Allah jawab. Allah tidak pernah menyuruh perbuatan yang keji. Kemudian Allah tempelak lagi mereka, adakah patut kamu berkata kepada Allah apa yang kamu tidak ada ilmu? Atakuluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kemudian Allah jawab lagi, Allah tegaskan lagi dalam ayat 29, Allah berkata, qul amara rabbi bil qisti. Allah bukan setakat tidak mungkin menyuruh benda yang keji, benda yang maksiat, bukan setakat tak suruh, bahkan pastilah Allah menyuruh bil qisti, benda yang betul, benda yang adil, benda yang membawa kebaikan kepada manusia. Sebab sifat utama Tuhan ialah Ar-Rahmanir Rahim. Tak kalah sifat Tuhan yang penyayang, yang pemurah, tapi dalam masa sama Allah suruh hamba-Nya melakukan perbuatan yang merosakkan manusia. Kemudian Allah perintah, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Dirikan, halakan wajah-wajah kamu ke arah masjid ataupun tempat ibadat, dan beribadatlah kepada Allah dengan mukhlisin, dengan ikhlas. Ikhlas kepada Allah dalam beribadat yang mana ni? Lahuddin.
semua ibadat, semua amalan mesti ditujukan hanya untuk Allah dan kerana Allah, bukan ibadat tertentu sahaja. Kemudian Allah bagi amaran, sebagaimana kamu dicipta daripada awal, maka begitu juga kamu akan kembali kepada Allah. Kalau kamu dilahirkan dalam keadaan bogel, tidak memiliki apa-apa, maka kamu juga akan dibangkit di padang mahsyar dalam keadaan bogel dan tidak memiliki apa-apa, menunjukkan ketika itu kamu sangat lemah dan kamu tidak boleh mendapat apa-apa bantuan pertolongan untuk selamat daripada azab Allah. Kemudian ayat 30, Allah beritahu fariqan, hasil daripada hidayah yang Allah turun, Al-Quran yang Allah turun kepada manusia, hasilnya terbagi pada dua kumpulan. Fariqan hada, satu kumpulan Allah bagi hidayat setelah mereka berkehendakkan hidayat dan mereka usaha, dan satu kumpulan lagi Allah dah tetapkan ke atas mereka kesesatan setelah Allah bagi pilihan dan mereka membuat pilihan untuk menjadi sesat, maka Allah tetapkan kesesatan ke atas mereka. Punca mereka sesat Allah bagi tahu bukan daripada Allah, tetapi puncanya ialah innahum ittakhazus syayatin awliya. Sebab dalam apa saja tindakan mereka, percakapan mereka, perbuatan mereka, mereka mendapat nasihat daripada syaitan. Syaitan adalah wali mereka selain daripada Allah. Dan menyesatkan lagi mereka ialah perasaan ataupun sikap mereka yang menganggap bahawa mereka memang telah mendapat hidayah Allah. Satu, mereka menjadikan syaitan sebagai penasihat, pemimpin mereka. Yang kedua, sangkaan mereka bahawa apa yang mereka lakukan adalah sudah betul, maka tidak perlu lagi diperbetulkan. Okey, itu ayat yang lepas. Jadi ayat hari ini Allah nak menegaskan lagi apa yang Allah sebut dalam ayat lepas, iaitu apa saja perundangan, apa saja peraturan hidup, tak boleh bersumberkan nenek moyang kamu, tak boleh bersumberkan hawa nafsu kamu ataupun pendapat kamu. Agama mesti datang daripada Allah. Kalau Allah tak suruh, jangan buat. Jadi Allah dalam ayat hari ini, ayat 31, Allah nak tegaskan lagi bahawa agama mesti daripada Allah. Okey, kita tadabbur. Okey, ya Bani Adam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Adam. Ya wahai Bani, anak-anak Adam. Jadi Bani ini anak-anak, sebagaimana Bani Israel. Bani Israel mana anak-anak kepada Israel. Dan Israel ialah Nabi Yusuf, Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi kalau sebelum ni ayat surah Al-A'raf juga ayat 28. Ayat 28 Allah juga sebut ya Bani Adam. Wahai anak Adam. Apa dah? Kami telah turunkan pakaian kepada kamu. Maknanya pakailah pakaian. Jadi ayat ni Allah nak ulang dan nak tegaskan lagi. Apa dia? Wahai anak Adam, khuzu, ambillah. Khuzu, ambillah. Khuzu, ambillah oleh kamu. Zinatakum. Apa makna zina? Perhiasan. Jadi apa makna perhiasan? Ambillah perhiasan kamu inda kulli masjidin. Tengok. Ambillah zina kalau terjemah harfiah perhiasan. Zina kan kamu. Al-malu wal banun zinatun. Indah ketika kulli masjidin, ketika setiap kali ke masjid ataupun tempat ibadat, tak kiralah surau ke. Okey, apa sebenar ini perintah? Khuzu ni fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan perintah. Perintah menunjukkan wajib. Jadi kita nak tahu apa yang wajib ni.
Apa yang wajib? Wajib berhias ketika nak pergi ke masjid. Okey. Apa maksud berhias sampai tahap wajib? Makna bila wajib kalau tak buat berdosa. Jadi kita nak faham apa maksud berhias sampai tahap wajib ni. Sebab itulah ayat ni dia saling kait mengait dengan antara satu sama lain. Ayat ni sebenarnya Allah nak membatalkan, Allah nak menidakkan amalan orang musyrikin sebelum ni. Yang Allah cerita sebelum ayat ni. Apa cerita tentang orang musyrikin Mekah sebelum ayat ni? Apa antara amalan mereka? Kalau pergi ke Kaabah, mereka tawaf. Kan? Bogel. Jadi mereka bogel kan? Dan mereka mendakwa ini daripada nenek moyang kami. Dan Allah yang suruh. Allah kata Allah tak akan suruh benda yang maksiat. Jadi ayat ni sebenarnya nak membatalkan fahaman, pegangan orang musyrikin sebelum ni. Apa dia? Iaitu mereka bila pergi ke Masjidil Haram, mereka melakukan tawaf, mereka bogel. Kecuali orang Quraisy. Kalau orang Arab luar datang ke Mekah je, bila nak tawaf, lelaki ke perempuan ke, bogel. Disebut dalam hadis sahih riwayat Muslim, riwayat Bukhari daripada Ibnu Abbas mengatakan bahawa orang Arab bila nak tawaf mereka bogel. Dan disebut juga kalau lelaki dia tawaf siang hari. Kalau perempuan tawaf malam. Bila start nak tawaf je dia tanggal semua. Kemudian tangan dia tutup kemaluan dia. Apa sebab dia bogel? Ini berlaku masa Nabi masih ada kat Mekah. Kalau nak jadi syaitan sebagai pelindung tak perlu bogel. Ramai yang pakai pakaian tapi syaitan juga pelindung dia. Apa sebab? Kita nak tahu apa punca ni. Kenapa dia bogel ni? Okey, sebabnya ialah bila ini fahaman mereka lah. Bila mereka nak tawaf, mereka anggap amalan tu adalah ibadat. Ibadat tu adalah benda yang suci. Tapi pakaian yang mereka pakai tu ada unsur-unsur haram. Mungkin sumbernya haram. Mungkin dia curi ke, mungkin dia rasuah ke. Jadi fahaman tu ada yang betul, ada yang salah. Yang betul apa dia? Bila nak buat ibadat, tak boleh pakai benda yang haram. Betul kan? Betul. Tapi yang salah apa dia? Bogel. Jadi dia nak seolah ibadat dia tu biar betul-betul semuanya halal. Jangan ada campur dengan benda yang haram. Nampak tak? Ini antara punca agama menjadi rusak. Agama menjadi rusak sebab apa? Sebab dia pakai logik akal. Logik akal tu. Agama tak boleh pakai logik akal. Nampak macam betul tapi sebenarnya salah. Betul, ibadat tak boleh bercampur dengan benda haram. Tapi jangan nak lari pada haram, buat benda yang haram yang lain. Okey. Maka ayat ni membatalkan amalan mereka. Apa dah? Bila nak pergi ke masjid, nak beribadat, ke solat, ke tawaf, pakai pakaian. Makna tutup aurat. Sebab itulah kita kena faham betul-betul apa makna zina. Zina bukan perhiasan. Bukan cantik, bukan minyak wangi. Sebab yang itu hukumnya harus atau sunat. Tapi yang ni, perintah ni menunjukkan wajib. Bila wajib apa dia? Tutup aurat. Zina dalam ayat ni ada dua makna. Zina, satu, tutup aurat. Yang ni wajib. Yang kedua, cantik, perhiasan lah. Pakai minyak wangi, pakai baju baru, pakai baju bersih, kebersihan lah. Yang ni hukumnya sunat. Jadi terjemahannya, zina di sini ialah wajib tutup aurat. Jadi kalau orang tanya, apa dalil wajib tutup aurat? Ini salah satu ayat. Mana ustaz tahu zina tu menutup aurat? Tengok ayat sebelum dia. Ayat sebelum dia cerita orang musyrikin buka aurat.
Maka ayat ni melarang. Bahkan Allah perintah wajib kamu tutup aurat kamu. Cuba kita banding fahaman orang jahilah dengan fahaman orang Islam sekarang. Orang jahilah dia kufur kepada Allah, dia syirik. Tapi bila dia bogel, orang musyrikin kan, dia kufur, dia syirik pada Allah, dia penyembah berhala. Tapi bila dia buka aurat, bila dia bogel, bila nak beribadat, kan? Orang Islam pula dia beriman kepada Allah, dia percaya pada Allah, dia sembah Allah. Tapi bila dia buka aurat? Selepas solat. Jadi ada beza tak? Apa bezanya? Yang mana betul? Dua-dua salah. Dua-dua salah. Orang Islam bila depan Allah bersompat, bersompat sentuh, tutup aurat lengkap. Tapi lepas solat, yang sebenarnya lagi lama, sampai 5, 6, 7 jam dia tak beradab depan Allah. Orang musyrikin pula di luar waktu tawaf nampak macam beradab. Walaupun di luar solat tu lagi lama kan, nampak macam beradab. Tapi dia tak beradab, dia bogel dalam masa yang pendek je, iaitu masa tawaf, kan? Boleh faham? Dua-dua tu adalah, walaupun yang seorang ni agama jahiliah, syirik, yang satu lagi Islam. Tapi dua-dua tu beramal mengikut otak, mengikut akal kepala. Kalau yang Islam ni beramal mengikut wahyu, dia kena tutup aurat bila? Semua tempat. Semua tempat. Wajib tutup aurat di semua tempat. Jadi jangan kamu terbalikkan amalan jahiliah. Amalan jahiliah masa beribadat buka aurat, bogel. Lepas tu pakai baju. Orang Islam pula sekarang dia terbalikkan. Dia bukan betul kan? Dia terbalikkan. Masa ibadat dia tutup lengkap. Tapi masa luar solat dia separuh bogel. Okey. Jadi satu, wajib tutup aurat. Yang kedua, digalakkan bila nak pergi ke masjid pakai yang baru, yang bersih, yang wangian. Mana dalil? Zina ni ada dua maksud. Maka sebab itulah Nabi kata apa? Bila seseorang tu makan bawang, jangan pergi ke masjid. Sebab apa? Sebab ni, dia tidak ada zina. Siapa-siapa yang kalangan kamu yang makan bawang, fala yaqrabanna masjidi hadza. Siapa yang makan bawang, jangan sekali-kali datang ke masjid. Sebab apa? Berbau. Makna berbau tu bukan zina. Lawan dia apa dah? Wangi. Jadi wangikan badan, wangikan pakaian adalah termasuk zina yang boleh jadi sunat, boleh jadi wajib. Kalau badan kita berbau sampai mengganggu orang sebelah, jadi haram. Sebab tu Nabi kata jangan datang. Kalau badan berbau, mulut berbau, jangan datang ke masjid. Okey? Kemudian wakulu. Wakulu washrabu. Wakulu dan makanlah oleh kamu. Washrabu dan minumlah oleh kamu. Dan wala tusrifu, dan jangan kamu tusrifu. Apa dia? Tusrifu daripada perkataan al-israf. Al-israf ataupun saraf. Apa makna dia? Boros. Dia pengertian dia, maksud dia israf macam ni. Dia bukan dia definisi yang tepat apa dia? Contohlah, kalau dia makan 2 pinggan, boros ke tak? Kalau dia makan 7 biji kurma, adakah dikatakan boros?
Jadi apa definisi boros? Makan tak habis. Boros yang maksud pertama ialah satu, lebih dari hajat. Ada orang 2 pinggang memang okey, bukan boros. Ada orang cukup sepinggang tapi dia makan pinggang kedua, boros. Mana lebih daripada keperluan, maka boros. Nasi lemak sepatut dia makan sebungkus tapi dia makan 3 bungkus. Itu boros. Goreng pisang. Sepatut dia makan 10 keping kan, tapi dia makan 30 keping. Yang kedua, maksud boros ialah makan ataupun minum yang haram. Makan ataupun minum yang haram. Jadi bukan setakat dia makan berlebihan daripada keperluan. Kadang-kadang dia makan cukup-cukup tapi benda tu haram. Masuk juga boros. Dan boros ni sebenar bukan dalam bab makanan sahaja. Boros ni bukan dalam makanan sahaja. Allah sebut dalam perbelanjaan kan. Sifat orang beriman bila berbelanja apa dia? Berbelanja makan ke, beli pakaian ke, beli kereta ke, beli telefon ke, beli kasut ke, beli handbag ke. Apa Allah sifatkan orang beriman bila dia berbelanja? Apa dia? Apa dia ada dalil? Apa dalil? Sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman kan? Allah kata apa? Sifat ibadur rahman allazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Surah Al-Furqan ayat 68. Sifat ibadur rahman 68 ke 67? 67. Wa kana baina zalika qawama. Okey. Tengok Quran nak betulkan akhlak kita. Quran adalah akhlak. Adapun ibadat tu yang rukun Islam, solat, puasa, dia hanya sebahagian kecil saja daripada Quran. Keseluruhannya Quran cerita pasal apa? Akhlak. Sebab itulah ramai orang salat tak berakhlak. Kan? Ramai orang salat tak berakhlak. Ramai orang pergi haji tak berakhlak. Ramai orang keluar zakat tak berakhlak. Sebab apa? Kenapa? Sebab tak faham Quran. Quran, ibadat solat, puasa, haji itu sebahagian kecil je daripada agama. Yang semua yang baki itu ialah Al-Quran. Sebab tu Nabi bila tadabbur dan beramal dengan Quran, maka akhlak Nabi keseluruhannya adalah Al-Quran. Jadi orang nampak Nabi solat, tapi di luar solat orang nampak Nabi macam solat juga. Lembut, cakap pun bahasa yang sopan, mata sentiasa tunduk macam dalam solat. Ada orang dalam masjid macam Abu Bakar, di luar masjid macam Abu Jahal. Ada. Masa pergi Mekah tu macam malaikat, balik Malaysia macam syaitan. Sebab dia dipanggil apa dalam agama? At-tadayyun. At-tadayyun. At-tadayyun apa makna? Image agama. Ataupun dia ada syiar agama. Apa syiar agama? Solat, puasa kan? Itu dipanggil tadayyun. Tapi Islam tu sebenar wasas apa dia? Ad-din. Ad-din. Ramai orang Islam at-tadayyun ataupun mutadayyin. Dia hanya mengamalkan syiar Islam. Solat, puasa, pakai jubah, pakai serban. Tapi agama, akhlak tak ada. Maki orang kan. Jumpa orang tak senyum, dengan orang kafir berkasar. Boleh. Kenapa dia tidak ada din?
Sebab dia tak faham Al-Quran. Ni salah satu ayat kita nak, ini din, din yang kita nak hurai dalam ayat 31 ni. Cuba tengok. Cuba tengok. Cuba kita terjemah surah Al-Furqan, sifat ibadur rahman. Allazina, iaitu orang-orang yang apabila anfaqu, mereka infak. Ni umum. Yang tadi bab makan saja. Bila dia infak, umum. Infak apa dah? Beli rumah, beli kereta, beli telefon, beli mainan anak, kan? Beli handbag. Apa sifat dia? Lam yusrifu. Dia tidak boros. Apa makna boros tadi? Dia tak beli lebih daripada keperluan. Walam yaqturu, dan dia tidak kedekut. Kadang-kadang dia tak beli yang boros, tapi tak beli langsung. Sampai duit pun dia buat dalam plastik, kan? Itu kedekut. Maka Allah kata, wa kana baina zalika qawama. Mereka di antara boros dengan kedekut. Okey. Saya nak tanya, ramai tak? Ini ramai yang menonton ni muslimat, kan? Ramai muslimat. Ramai tak orang solat, puasa, tapi kadang-kadang bila berbelanja boros? Ramai tak? Mana dia buat tak benda haram? Apa hukum boros ni? Apa hukum? Haram. Apa dalil? Dalilnya apa? Wala tusrifu, jangan kamu, bila Allah larang benda tu haram. Bahkan lagi menunjukkan haram apa dah? Innahu, sesungguhnya dia, iaitu Allah, la yuhibbu, tidak suka, al-musrifin, orang-orang yang boros. Boleh faham? Bila Allah tak suka, apa makna? Haram. Bila tak suka, makna Allah benci. Bila benci, benda tu halal ke haram? Haram. Jadi ramai tak orang salat, tapi bila pergi shopping, dia buat benda yang haram. Maaf saya cakap kan, kadang-kadang orang Islam ni, bila nak beli, dia cek dulu ada tak tanda halal ataupun haram. Betul kan? Tengok. Lepas tu tengok pula supaya tarikh tu dah tamat tempoh tak. Bila ada logo halal dan masih belum tamat tempoh dia pun beli. Tapi dia beli 5. Dia perlukan 1. Dia lupa beli 5 pun haram. Tempoh tak belum tamat. Logo halal dah ada. Tapi masih buat benda haram. Dari segi apa? Boros. Kadang-kadang nak beli handbag kan. Dia tengok ni ada tanda 3 tak? Kalau tanda 3 itu adalah kulit, dia tak beli. Sebab apa? Dalam kepala dia haram. Kemudian jumpa yang bukan daripada kulit babi, tapi dia beli harga 2,000. Dia lupa beli yang harga 2,000 juga haram, walaupun bukan daripada kulit babi. Boleh faham? Itu akhlak. Itu agama. Bila faham ayat Quran, dia akan jadi orang yang beragama, bukan tadayun. Bukan hanya solat, puasa, zakat je. Bahkan lagi dahsyat, Allah kata, orang yang musrifin ni bukan setakat Allah tak suka, tapi dia adalah ahli neraka. Orang yang boros adalah ahli neraka. Beli makanan, beli sayur, beli buah-buahan kan. Kadang-kadang bila buat kenduri, lagi boros. Dengan bunga telurnya, dengan makanan, macam-macam makanan. Ada bubur, ada ais kacang, ada barbecue. 5, 6, 7 jenis masak kenduri. Boros. Tapi dia adalah ketua muslimat masjid. Okey, ada dalil tak? Orang yang boros ni ahli neraka. Ada apa dia? Itu dalil orang yang boros adik-beradik syaitan. Kan? Itu surah apa? Surah Al-Isra' kan? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang membazir sama dengan orang yang boros. Adik-beradik syaitan. Adik-beradik syaitan. Kalau adik-beradik syaitan, syaitan tempat dia di neraka. Abang dia, adik dia dalam neraka juga. Tapi ada satu ayat yang menunjukkan jelas.
Orang yang boros adalah penghuni neraka. Ayat apa, Fatih? Cuba buka surah Ghafir. Surah Ghafir. Ayat 43 ke? Surah Ghafir ayat 43. Ayat bahagian akhir ayat ni panjang yang last sekali, innal musrifina wa anna al musrifina hum ashabu an-nar. Tengok Allah kata apa? Wa annal musrifin, sesungguhnya sama tak ni musrifin, ini pun musrifin, sesungguhnya orang-orang yang boros, hum, mereka itu hanyalah penghuni neraka. Ni ayat ni lagi menakutkan. Sebab apa? Satu, dia sebut penghuni neraka. Yang kedua, bila sebut ashab, apa makna? Beza masuk neraka dengan ashabun nar. Tak, kalau sebut ashab mana? Kekal. Bila sebut ashab, dia akan kekal dan tak keluar. Siapa ni? Al-musrifin. Kan? Ni bila kita faham ayat ni, kita muhasabah diri kita kan. Berapa banyak kita beli pakaian tapi tak pakai. Berapa banyak beli kasut tak pakai. Berapa banyak kita beli telefon asyik tukar je. Kadang-kadang seorang ada 3 telefon. Berapa banyak kita beli kadang-kadang kereta kan. Ada 4 biji kereta tapi dia tak pakai 2 je. Termasuk ni yang Allah tak suka. Kadang-kadang apa lagi? Beli makanan kan. Beli makanan, kadang-kadang dia beli sekadar yang perlu, tapi dia beli yang mahal. Sampai 500 makan satu keluarga kan. Habis, tapi boros sebab apa? Mahal. Kan? Kalau dia 500 tu dia bagi kepada orang miskin, mungkin orang miskin boleh makan sebulan. Bolehkah? Ni ramai ni yang tak berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Jangan tengok benda tu ada label halal ataupun haram saja. Jangan tengok benda tu dah expired ataupun tak. Jangan tengok benda tu kulit babi ataupun tak sahaja. Tapi tengoklah bila kamu beli ada tak israf. Kalau ada israf dia tetap haram walaupun logonya halal. Okey? Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kul ma syi'ta, makanlah apa yang kamu nak. Washrab ma syi'ta, minumlah apa yang kamu nak. Dan apa satu lagi? Belilah apa yang kamu nak beli selagi mana tidak ada dua. Tidak ada sarafun dan wa makhilah. Tiga. Saya ulang balik kata-kata Ibn Abbas. Tulis makanlah apa yang kamu nak makan. Minumlah apa yang kamu nak minum. Yang ketiga, pakailah apa yang kamu nak pakai. Selama mana tidak ada dua perkara ni. Satu, sarafun. Yang kedua, makhilah. Sarafun apa makna? Boros. Yang kedua, makhilah, sombong. Kadang-kadang tak boros dah. Dia beli sekadar yang perlu. Tapi sebab barang yang dia beli itu mahal, dia sombong. Kan? Berbangga, dia rasa dia lebih baik pada orang. Jadi ni dua bahaya ni, dua penyakit ni. Masa makan, masa minum, masa beli pakaian, masa berbelanja, hindarkan daripada dua sifat ni. Satu, boros. Yang kedua, berbangga ataupun sombong. Okey? Dan juga kata Ibn Abbas, macam mana kita nak tahu masa kita makan tidak boros? Ataupun kita nak pastikan, kaedah,
Kita nak pastikan masa makan kita tidak boros supaya kita tak buat benda yang haram. Macam mana kaedah dia? Kata Abdullah bin Abbas, kamu makan masa nafsu masih nak makan, berhenti. Jamin tidak ada boros. Tapi kalau kamu makan, lepas tu nafsu nak makan, kamu makan lagi, sampai habis nafsu kamu, itu dah ada boros. Kan? Boleh ya? Ramai tak orang Islam macam tu? Ramai ni yang datang kelas. Yang datang kelas tadabbur pun ramai ni. Ramai. Yelah. Dalam kepala dia itu bukan haram, tak? Haram. Dan Allah tak suka dan ahli neraka. Tengok ayat Quran kan. Al-Quran mensyifat, merawat penyakit apa? Penyakit yang ramai tak perasan itu adalah haram. Asyik dia tengok logo halal haram je. Cuba rupa-rupa dia dah buat benda haram 10 tahun tanpa logo haram. Okey. Kadang-kadang beli kamera kan, yang mahal-mahal. Lepas tu beli pula dah ada, boleh pakai lagi, beli lagi yang baru. Terus. Okey? Saya tahu jangan buat ini okey dah. Saya tahu ada pelajar-pelajar yang beli handbag sampai harga 5,000. Ada yang sampai 10,000. Saya tahu. Saya tahu pelajar saya ada. Cuma saya tak tahu pelajar yang mana aja. Ada beli handbag sampai 10,000, kan? Cek balik kereta-kereta kat rumah tu, mangkuk pinggang kat rumah, pakaian, kasut, cek balik. Jangan perasan kita dah buat semua yang halal, jangan. Boros adalah haram. Logo haram, iaitu boros. Ini JAKIM tak akan keluar logo ni, Okey. Sebab tu saya ulang, Nabi SAW dalam satu hadis, ada bekas makanan Nabi pecahkan. Nabi buat apa? Nabi ambil dan Nabi tampal dan Nabi pakai lagi. Kenapa? Sebab Nabi tak nak boros. Lagi mana boleh pakai, selagi mana boleh baiki, jangan beli yang baru. Ya Allah, susahnya nak berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Nak solat, ramai boleh solat. Nak pergi haji umrah, ramai boleh pergi sebab seronok. Nak melancong, lagi seronok. Tapi dalam melancong tu, banyak kita boros. Okey? Kemudian Allah kata, Qul. Katakanlah. Man apa dia? Siapa yang harama telah siapa yang telah mengharamkan zinatullah, perhiasan Allah, perhiasan Allah apa dia ni? Termasuk tadilah pakaian yang menutup aurat dan yang untuk berhias, untuk cantik-cantikkan, tapi dia diharamkan. Allati yang akhraja telah dia keluarkan li'ibadihi kepada hamba-hambanya. Okey. Wat tayyibat, dan tayyibat apa dia? Yang baik-baik, yang halal-halal, minar rizqi, dari rezeki. Okey, apa maksud ayat ni? Allah kata apa? Qul, wahai Muhammad, beritahu. Siapa yang telah mengharamkan apa yang Allah halalkan daripada dua perkara. Pertama, zinatullah, pakaian. Ada tak orang yang mengharamkan pakaian? Ada tak? Ada. Kalau dalam konteks ayat ni apa dia?
Orang musyrikin Mekah. Mana masa dah tawaf, dia haramkan pakai pakaian. Kan? Jangan. Okey, dalam konteks kita sekarang, ada tak orang mengharamkan pakaian? Ada. Apa dia? Siapa dia? Tak, dia mengharamkan mana benda tu halal, tapi dia tak nak pakai. Apa, siapa dia? Itu dia pakai. Itu dia bukan haramkan. Tak, ada jenis fahaman manusia yang dia tak nak pakai pakaian. Adalah Sami Buddha. Kan Sami Buddha tak nak pakai kan? Dia hanya pakai kain ihram. Dan itu pula mesti warna termasuk ni. Dia mengharamkan apa yang Allah halal. Kamu boleh pakai seluar, boleh pakai jubah, nak pakai apa? Pakai. Kenapa pakai kain kuning je? Bahkan ada setengah tu dah tak pakai selipar pun. Betul? Itu termasuk sama dengan orang musyrikin. Boleh faham? Tengok. Quran sesuai untuk sepanjang zaman. Bukan membetulkan fahaman orang musyrikin saja, tapi benda ni akan ada sepanjang zaman. Okey? Ada juga orang lelaki kan, yang jenis nak jadi macam perempuan, maka dia haramkan dia pakai baju lelaki. Dia nak pakai baju yang macam perempuan je, maka hukumnya haram. Ada pula perempuan yang jenis suka pakai pakaian, maka dia mengharamkan pakaian perempuan. Termasuk. Yang kedua, dia mengharamkan apa? Makanan. Orang musyrikin Mekah, ada fahaman sebahagian mereka dah haramkan makan daging. Haram makan minyak. Bahkan dalam surah, saya lupa surah apa, dia haramkan makan makanan binatang tertentu. Seperti unta. Unta tu kalau dia lahirkan anak perempuan, 5 anak perempuan turut-turut, dia kata apa? Unta ni haram dimakan, haram ditunggangi. Termasuk tu mengharamkan at-tayyibat. Itu sama jahiliah kan. Sekarang ada tak orang yang mengharamkan makanan? Makanan tertentu dia tak boleh makan. Ada? Itu agama apa tu? Dan orang agama Hindu dia haramkan makan apa? Lembu. Termasuklah tu. Dan orang Melayu pula ada tak? Apa dia? Tak. Itu mengharamkan yang haram. Ini mengharamkan yang halal. Ada orang Melayu. Dia contohlah. Dia kata tak boleh makan makanan lauk dengan darat. Itu mengharamkan yang halal. Ada kan? Dia kata kalau makan campur lauk dengan darat jadi jadi ada penyakit kan? Pada Ada yang kata tak boleh makan kepala ikan kan? Itu termasuklah tu. Halal. Kepala ikan halal. Khususnya kari kepala ikan halal. Dia cakap sebelum tawaf tu, dia orang berpuasa dulu. Tu hadis ke apa? Puasa? Sebelum orang tawaf bogel, orang tak tahu. Saya baca tafsir tak ada sebut pula yang tu. Tak sebut. Kecuali kalau orang tu tak makan makanan yang haram sebab atas nasihat doktor, sebab dia ada penyakit, itu tak apa. Katalah doktor kata kamu tak boleh makan udang kan? Sebab kalau makan udang, kaki menjadi semakin besar. Dia pun tak makan, tak termasuk ini. Okey? Tak boleh makan makanan yang ada semut. Sebab apa? Jadi apa? bodoh. Jadi bodoh. Kan? Boleh buang je semut tu, makan je. Tak ada masalah. Sebagaimana Nabi sebutkan, kalau bekas makanan, bekas minuman kamu masuk lalat, selam. Kemudian buang, kemudian minuman tu boleh minum. Kalau dia kata minuman tu dah jadi haram, dia mengharamkan yang Allah halalkan. Benda simple kan? Dan mungkin berlaku dalam masyarakat kita. Tapi kalau kita tak belajar, tak ada ilmu, kita mungkin mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Okey, kemudian Allah kata apa? Qul. Katakanlah. Ia ni apa dia? Tak. Ia ni balik pada apa? Tak.
Poros dah habis. Ni ayat 32. Dua ni. Zinatullah. Yang kedua, tayyibat. Katalah ia pakaian ataupun rezeki itu lillazina amanu. Untuk orang-orang yang amanu. Mereka beriman. Fil hayatid dunia. Di dalam kehidupan dunia. Apa maksud ayat ni? Allah kata pakaian, makanan yang baik-baik semua untuk orang beriman. Apa maksud? Yalah, apa maksud? Kalau Allah kata untuk orang beriman, maka untuk orang kafir halal ke haram? Ni, pakaian, perhiasan, makanan untuk orang kafir halal ke haram? Haram. Apa dalil? Ini maklumat baru ni. Ni. Sebab itulah Syekh Shalih Utsaimin dia tafsir ayat ni, dia kata semua yang dinikmati oleh orang kafir semuanya haram. Pakaian, kereta, rumah, makanan semua haram bagi mereka. Kenapa? Apa dalil ni? Allah kata semua tu perhiasan, makanan, pakaian semua lillazina aman, untuk orang yang beriman. Itu pun halal bagi orang beriman bila tu bersyaratlah. Bila orang beriman guna untuk mentaati Allah. Kalau orang beriman guna pakaian pergi buat maksiat, maka pakaian itu haram. Kalau orang beriman makan, bila dah makan kenyang dia pergi buat maksiat, makanan itu jadi haram. Apa saja nikmat Allah yang diguna untuk haram adalah haram. Boleh? Jadi orang kafir bila non-muslim, bila pakai baju, dia buat benda haram tak? Haram lah. Apa dia? Tidak beriman kepada Allah. Oh. Maknanya kalau ikut ayat ni, orang kafir kena bayar satu persatu di hadapan Allah di akhirat besok. Berapa banyak baju dia pakai, berapa banyak kereta dia, berapa banyak rumah dia, semua dia akan bayar. Allah akan tuntut bil. Sebab apa? Dia menggunakan tanpa halal. Sebab semua tu lillazina amanu. Boleh faham tak? Ya Allah, mesej ni sampai tak pada orang kafir? Tak. Jadi ekstrim. Jadi ekstrim. Orang kafir cakap Islam ekstrim. Tapi sebenarnya kita terjemah ayat Quran kan? Kita terjemah ayat Quran. Sebab itulah, yalah, bila kita nak berdakwah pada dia, jangan terus sampai ayat ni dulu. Kita dulu pasal akidah, tauhid. Tapi betul lah Ustaz. Memang betul lah, logik lah. Kalau hak kita pun kita bagi. Betul. Kamu duduk di bumi Allah, Allah cipta kamu, Allah bagi nyawa pada kamu, Allah bagi sihat, tapi kamu lawan dia. Logiknya salah lah. Salah. Dikatakan ekstrim sebab ia taksir macam ni lah. Tapi benda yang taksir betul. Orang tak faham. Yalah. Sebab itulah bila nak berdakwah mula dengan akidah, jangan mula ayat ni. Mula ayat ni memang nak cari gaduh lah tu kan. Dia kalau anak kita kan, kita bagi duit pada anak kita, dia makan, kita bagi duit beli pakaian kan. Kemudian dia lawan kita. Jadi kita rasa macam kita bagi duit tu memang tak patut pada dia kan. Kita beli pakaian tak patut pada dia. Sebab apa? Dia guna pakaian untuk itu kita. Padahal bukan daripada kita pun, daripada Allah. Ini betul-betul yang cakap siapa? Allah, pemilik segala-galanya. Boleh faham? Jadi muhasabah yang paling penting untuk diri kita. Pastikan pakaian kita beli, kita guna untuk mentaati Allah. Jangan beli pakaian lawan Tuhan buka aurat. Akan disoal. Dalam pakaian mahal, buka aurat lawan Tuhan, lagi rugi. Jadi kalau nak buka aurat, belilah pakaian bandel. Tak rugi besar sangat kan? Okey. Kemudian khalisah. Apa makna khalisah? Khas ataupun khusus. Yaumal qiyamah, hari ini lagi menakutkan. Boleh faham tak? Semua ni tayyibat, pakaian, makanan untuk orang beriman bila? Okey.
Bila hari akhirat khas. Khas untuk orang beriman bila? Apa maksud dia? Saya nak tanya, pakaian, makanan, masa kehidupan dunia, orang kafir berkongsi tak? Berkongsi kan? Tapi berdosa. Ha? Bila di akhirat besok, orang kafir berkongsi tak pakaian yang baik? Tak. Orang kafir berkongsi tak makanan yang nikmat? Tak. Dia khas untuk orang beriman di akhirat. Orang kafir di akhirat besok langsung tak boleh pakai pakaian yang baik. Langsung tak boleh makan makanan yang baik. Apa pakaian mereka? Pakaian orang kafir dalam neraka. Api. Baju dipotong daripada api. Makanannya api. Tempat tinggalnya api. Minumannya air panas. Sebab apa Allah kata bila akhirat khas untuk orang beriman. Okey? Sebab itulah orang Islam bila dosa banyak dia masuk akhirat. Kenapa? Dia tak layak pakai pakaian yang baik. Sebab apa? Sebab dia guna pakaian di dunia untuk lawan Tuhan. Dia makan makanan rezeki Allah, dia engkar perintah Allah. Okey, kazalika. Demikian itulah nufassilu, kami perincikan. Kami perincikan ayat. Apa dia ayat-ayat? Tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat itu makna tanda kebesaran Allah. Bagi siapa ni? Bagi kaum ya'lamun yang mereka mengetahui. Apa maksud? Mana Allah, okey sebelum kita huraikan. Allah kata begitulah kami huraikan ayat-ayat Allah. Apa ayat Allah yang Allah huraikan ni? Yang Allah perincikan apa dia? Ni. Ni. Apa yang halal, apa yang haram. Ya Allah halal, pakaian ke makanan kamu kena halal. Ya Allah haram, kamu kena haram. Apa dia? Pakaian ke, membeli ke, belanja, semua jelas. Allah perincikan. Dan semua Allah perincikan, bukan semua orang faham. Yang faham siapa? Berapa ramai yang baca Quran, khatam, solat, puasa, pergi haji, tapi masih buat benda haram. Sebab mereka kaum la ya'lamun. Buta Al-Quran. Lepas tu Allah kata, wa minhum ummiyun. Ada sebahagian ahli kitab, sifatnya ummiyun, buta huruf. Kenapa? Apa makna buta huruf? La ya'lamun. Mereka tak tahu. Apa maksud ayat tu? Baca je, khatam je. Okey? Bolehkah? Jadi antara kesimpulan daripada dua ayat ni, pertama Allah nak bagi tahu apa? Wajib tutup aurat. Di mana ni? Di mana-mana tempat, dan sangat digalakkan pakai pakaian yang cantik, baru, wangi. Lebih-lebih lagi bila nak sembah Allah. Jadi Allah sebut masjid ni makna apa? Sebab kamu jumpa bos, kamu pakai yang baru, yang cantik, yang wangi kan. Maka nak jumpa Allah, Tuhan kepada bos kamu, lagi kena pakaian bersih, wangi kan. Satu. Yang kedua, haram. Haram ni bukan benda yang haram saja. Haram ni boleh jadi asalnya benda tu halal. Bila benda halal tu boleh jadi haram? Bila sudah tidak perlu membazir. Membazir ataupun boros. Dan logo dia halal tapi boleh betulkan haram bila kita beli makan lebih daripada keperluan. Berlaku tak setiap hari? Berlaku sebab tu hati keras. Sebab tu bila baca Quran tak rasa lazat kan. Kata Hasan Al-Basri, cantik ni. Kata Hasan Al-Basri, carilah al-halawah. Carilah al-halawah, kemanisan. Tafaqqadu al-halawah
fi salasah. Apa makna? Tafaqqadu, carilah. Al-halawah kemanis iman fi salasah. Satu, fi salat, dalam salat. Yang kedua, fil Quran. Quran ni makna baca dan tadabbur. Yang ketiga, fi zikri, ketika berzikir. Kalau betul kamu nak rasa lazat, seronok, bukan pada makanan, bukan pada melancong, tapi pada tiga perkara ni. Ketika solat, ketika baca Quran, tadabbur, dan ketika berzikir. Kemudian kata Hasan Basri lagi apa dah? Wa iza wajadtumuhu, bila kamu dapati ada kemanisan pada tiga ni, famdu wa abshiru, teruskan dan gembiralah kamu. Dan fa'il lam tajiduhu, kalau kamu tak dapati kemanisan pada tiga perkara, maka ingatlah hati kamu sebenarnya telah mati. Hati telah mati. Baca Quran tak rasa seronok, mengantuk je, kan? Tapi bila buka telefon, segar. Hati mati walaupun nampak hidup. Bila berzikir, khayal je, kan? Kadang-kadang tak sampai 100, kadang-kadang 2-3 kali zikir sebab dah bertukar takir, kan? Mana tak rasa kemanisan. Percayalah hati anda telah mati. Yang ketiga, ketika solat. Asyik nak cepat sudah je, kan? Asyik nak salam je. Bila imam baca panjang rasa panas je. Lepas salam je terus buka handphone, kan? Maknanya sebelum bagi salam dia fikir dah. Tadi ada orang call, tadi ada mesej masuk. Mana dia tak akan rasa kemanisan. Maka kata Hasan Basri, hati telah mati. Bahaya tu. Jangan takut pada COVID-19, itu tak bahaya. Jangan takut pada Dajjal, itu tak bahaya. Tapi yang bahaya bila hati kamu mati. Bila hati kamu mati, tak ada guna kamu takut pada Dajjal, sebab kamu dah jadi anak buah Dajjal. Boleh faham? Ni Allah kata fawailun lil qasiyati qulubum. Celakalah orang yang hatinya keras. Peringatan untuk diri saya ni. Ramai yang mengaji, ramai yang pergi solat tapi malas baca Quran. Percayalah dia tak ada rasa kemanisan iman dan menunjukkan hatinya mati. Kan? Ramai yang berzikir tapi tak istiqamah. Sekejap zikir, sekejap tak, sekejap terlupa. Mana sebab tak ada kemanisan. Kalau ada kemanisan, dia istiqamah, dia sentiasa ingat. Sebab seronok, lazat, kan? Orang mana boleh lupa kalau makan tu lazat? Dia tak akan lupa. Dia akan ingat sampai bila-bila. Okey? Jadi berapa banyak ayat Quran yang dibaca tapi dia tak faham. Sebab apa? Hati keras. Hati keras. Kenapa hati keras? Saya tak buat benda haram, Ustaz. Awak masa makan boros tak? Haram. Masa berbelanja boros tak? Haram. Beg tangan beli berapa semua beg? 5. Haram. Berapa harga satu-satu? Tak adalah mahal, Ustaz. Satu 1,000, satu lagi 5,000. Itu pun saya tak pakai, simpan je. Itulah boros. Haram. Semua tu menyebabkan hati keras. Bila hati keras, dia tak akan rasa halawah. Okey? Bolehkah? Cukup cakap tu. Bagaimana pula yang dikatakan Allah bersifat Ar-Rahman kepada semua makhluk, antaranya beri rezeki pada semua termasuk orang kafir? Bagaimana nak relate dengan ayat 32? Okey. Allah tu bersifat penyayang, maka sebab tu Allah bagi rezeki pada semua orang. Kalau Allah tak penyayang, Allah tak akan bagilah pada orang kafir. Dan walaupun benda tu haram bagi orang kafir, tapi kenapa Allah bagi juga? Soalan. Walaupun dia kafir, kenapa Allah bagi juga? Sebab Allah sayang. Sebab Allah sayang. Dan Allah sayang tu sebab Allah nak dengan dia makan rezeki ni, satu hari dia berfikir dan dia beriman kepada Allah. Kalau Allah tak nak dia beriman, Allah tak bagi makan langsung, biar mati kebuluran. Itu makna Allah tidak ada sifat Ar-Rahman. Contohlah kita, kan,
Kita kalau anak degil, tak solatkan, kita bagi makan tak? Bagi makan juga, walaupun dia tak salat, walaupun dia degil. Kenapa bagi makan? Sebab kita sayang pada dia, kita tak nak. Dengan sebab kita tak bagi makan, mungkin dia lagi jauh dan susah nak patah balik. Maka dengan kita bagi makan dengan harapan, satu hari dia berfikir dan dia kenal kita, dia hormat kita, dia dengar cakap kita. Begitulah Allah. Jadi tidak ada percanggahan. Tidak ada percanggahan. Apa cara terbaik menebus dosa boros masa lalu? Bertaubat, dan barang-barang yang kita beli, yang kita tak pakai itu, boleh pakai. Kalau kita dah memang tak terpakai sebab banyak sangat, sama ada kita jual, duit sedekah pada orang miskin, akan bertukar jadi pahala untuk kita. Ataupun kita bagi barang tu kepada orang yang lain, yang memang tak ada pun dan dia perlukan. Kita jadi pahala. Kenapa simpan? Simpan kat rumah, barang tak terpakai macam simpan dosa. Macam simpan dosa, dan dosa tu akan bertimbul. Lagi lama kita simpan, lagi banyak dosa, lagi ramai orang memerlukan, tapi kita tak bagi, lagi tambah dosa kita. Jadi tukarkan barang kita menjadi pahala, sama ada kita jual, bagi duit sedekah pada orang, ataupun barang tu masih boleh dipakai, kita bagi pada orang yang memerlukan. Tidak ada yang tak akan disoal. Allah kata apa? Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pasti sesungguhnya kamu akan disoal tentang nikmat yang Allah bagi pada kamu. Harta, makanan, duit. Semua Allah akan soal satu persatu. Walaupun sebesar zarrah. Wallahu a'lam. Apakah makanan untuk apa cara bid'ah? Tak, makanan, kalau dalam majlis tahlil ada makanan, makanan tu tak haram. Kalau sumbernya halal, maka halal lah makanan tu. Dia tak ada kaitan dengan ibadat. Tengok sumber makanan tu halal ataupun haram. Setelah infak kepada anak yatim, miskin dan memerlukan, ada lebihan rezeki untuk kita beli pelik nombor istimewa PPPI dengan harga 260k tanpa riak dan niat sombong. Memang boroslah. Macam mana kita kata tidak ada niat riak dan sombong? Sedangkan kita beli pelik tu PP1 dan harga dia sampai 260k. Macam mana tidak ada riak? Kecuali kita beli pelik PP1 dan duduk dalam hutan seorang-seorang. Tapi kalau kita beli pelik yang menarik perhatian, mana niat apa tu? Nak suruh orang tengok. Betul tak? Kalau tak niat nak bagi orang tengok, beli pelik tu jangan keluar rumah. Duduk dalam, pakai dalam rumah aje. Mana mesti ada niat nak tunjuk pada orang supaya orang tengok. Satu. Yang kedua, 260k. Ya Allah, bukan keperluan. Kemudian, kalau kita cerdik lah. Allah kata apa? Man amila salihan fali anfusihim. Siapa yang beramal soleh dan siapa yang bersedekah, maka untuk diri dia. Kalau dia nak jadikan 260k menjadi harta dia, bukan beli pelik nombor, tapi sedekah. Dan Allah janji kalau kamu sedekah, Allah ganti 700 kali ganda dan lebih daripada itu. Ya Allah, itulah orang yang cerdik. Iaitu menukarkan duitnya menjadi pahala yang boleh bantu dia di akhirat besok. Tapi kalau beli pelik nombor, sikit pun tak boleh membantu dan mungkin jadi dosa pula. Ya Allah, orang miskin, kereta pun tak ada, basikal tak ada, kamu beli pelik nombor je. Adakah ada dalil tak boleh tiup makanan? Ya, ada dalil. Ada hadis sahih. Tak boleh tiup makanan ataupun minuman yang panas. Sebabnya tak disebut dalam hadis. Ada hukum yang Allah ataupun Nabi tak sebut sebab. Supaya apa? Supaya kita berserah pada Allah. Yang penting kita yakin bila Allah larang, Nabi larang, pasti ada kebaikan. Ada hadis, ada larangan Allah sebut sebab. Ataupun Nabi sebut sebab. Contoh macam tadilah, bila lalat masuk dalam air, Nabi kata selam. Sebab apa? Nabi beritahu. Ada yang diberitahu sebab, ada yang tak diberitahu. Yang penting kita sebagai hamba, bila dengar daripada Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na.
Ada tarikat bila beruzlah cuma makan sayur je. Itu pun sama. Bila dia beruzlah dia makan sayur. Apa sebab? Seolah dia mengharamkan yang selain pada sayur. Tak boleh. Termasuk yang dilarang oleh agama. Jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kecuali kamu ada penyakit kan, tak boleh makan yang lain. Boleh makan sayur saja setelah disahkan oleh doktor. Okey, tak apa. Macam mana kalau kita beli barang mahal untuk ibadah, macam telekong yang beratus ringgit dan Al-Quran, apa tu? Swarovski. Sebenar kita nak apa ni? Kita nak solat ke nak beli telekong yang mahal? Biar jelas tujuan. Nak solat ke nak pakai telekong yang mahal? Satu. Yang kedua, kita solat untuk apa sebenarnya? Kita solat untuk diterima oleh Allah. Jadi Nabi sebut dalam satu hadis, innallaha la yanzuru, Allah tak lihat pada gambaran luaran kamu. Allah tak lihat pada pakaian kamu. Allah lihat pada hati kamu. Jadi banyak habiskan masa, fikiran, usaha untuk betulkan hati supaya solat tu khusyuk. Jangan banyakkan habiskan masa, duit untuk beli pakaian yang Allah dan Rasul tak tengok. Betapa ruginya masa kita, duit kita habiskan untuk yang Allah tak tengok. Allah tengok hati ya. Kemudian yang ketiga, bila kita beli telekong mahal, susah kita nak jaga hati. Susah nak jaga hati. Kecuali kita guna telekong yang mahal untuk solat di rumah sahaja. Itu okey. Sebab ada satu hadis yang sahih. Nabi bersabda, Allah suka melihat kesan nikmatnya ke atas seseorang. Jadi kalau Allah bagi nikmat banyak pada kita, harta, kita beli barang standard lah sikit, tapi tidak ada riak. Contohlah kita beli telekong yang mahal dan kita solat di rumah, pastilah tak ada riak, tak salah. Tapi kalau kita beli yang mahal, pergi keluar, kita kata tak ada riak, memang sukar, agak sukar nak jaga hati. Tambah-tambah bila orang tanya, beli kat mana ni? Kat Bali. Berapa harga? Jadi bila kita dah sebut, orang pun dah tahu, susah kita nak menjaga hati. Kemudian yang keempat, bila kita nak beli barang mahal, ingatlah pada Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat hidupnya sangat-sangat sederhana. Tapi mereka menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah. Iman mereka, iman yang paling tinggi. Takwa mereka yang paling baik. Bukan dengan pakaian, bukan dengan kemewahan. Bahkan Nabi pakaian yang tak banyak. Rumah Nabi sangat sempit, sangat sederhana. Bahkan Umar Ibn Khattab, masa berkhutbah dia pakai pakaian bertampar 12. Tapi Nabi bagi jaminan, tempat Umar di syurga ialah tempat yang tertinggi. Jadi bila kita nak bermewah, jangan tanya, boleh ke tak boleh? Halal ke? Tak. Tengoklah kehidupan Nabi, para sahabat salafus salih. Bagaimana cara mereka hidup. Mereka menjadi hebat bukan dengan sebab pakaian mahal. Tapi mereka jadi hebat sebab pengorbanan harta mereka untuk agama Allah. Bukan untuk kepuasan diri. Wallahualam. Dah? Mana ni? Apa cara untuk menghidupkan hati yang mati? Apa cara untuk menghidupkan hati yang mati? Ulama kata, hati ni macam fizikal. Macam badan kita. Badan kita perlukan apa? Satu, makan. Kalau tak makan, mati. Maka hati juga perlukan makanan. Kalau tak makan, mati. Apa dia? Zikir. Taat kepada Allah. Jadi zikir, taat pada Allah, tadabbur Al-Quran, baca Quran, itu adalah makanan hati. Kalau tinggal zikir, tinggal baca Quran, hati kita mati. Yang kedua, fizikal kita perlu elak daripada benda yang memudaratkan. Perlu elak daripada penyakit. Maka hati kita juga perlu elak benda yang boleh merosakkan hati. Apa dah? Sifat-sifat yang dengki, cinta dunia, kena elakkan. Sombong, takabur, elakkan. Itu penyakit yang boleh merosakkan hati. Dan yang ketiga, fizikal kita, badan kita bila sakit perlu dirawat. Maka hati kita juga bila ada penyakit perlu rawat segera. Dan rawat segera hati ialah penyakit hati apa dah? Taubat. Bila dengki ke, cintakan dunia ke, buat dosa ke,
terus rawat dengan segera istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut dalam Quran, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir pada Allah, dengan baca Quran, dengan tadabbur akan membersihkan hati, tidak akan menenangkan jiwa kamu. Wallahu alam. Jika kita kesibukan terpaksa zikir sambil terus buat kerja menyebabkan mengganggu fokus pada zikir, bagaimana mengatasinya? Tak, dia tak salah. Allah kata allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah sebut ciri-ciri ulul albab. Apa dia? Yang sentiasa berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk dan baring. Nak zikir dalam apa keadaan tak salah. Tetapi zikir yang betul-betul ialah zikir yang memberi ketenangan dalam jiwa. Zikir, tanda zikir itu betul berkesan. Semakin kita zikir, kita semakin seronok dan kita rasa semakin manis iman dan rasa tenang jiwa. Dan tak mungkin kita akan dapat ketenangan kalau kita tak fokus. Maka bagilah waktu yang tertentu untuk zikir dan fokus. Jangan diganggu dengan kerja lain. Maaf saya cakap, bukan makna salah tak boleh berzikir sambil buat kerja lain. Tapi saya nak betulkan fahaman kita. Bila kita nak buat amal soleh aja, maka kita gabungkan 2 in 1. Tapi bila nak buat kerja dunia aja, kita fokus betul-betul. Ya Allah. Sampai kerja dunia khusyuk. Kan? Contoh kita pergi kerja pagi sampai petang, khusyuk, fokus. Kerja semua sempurna. Tapi bila salat, bila zikir, bila baca Quran, sambil tengok telefon, sambil buka mesej. Ya Allah. Macam mana amal solat kita berkualiti? Jadi kalau kerja dunia kita boleh bagi masa khas dan kita boleh fokus, maka untuk kerja akhirat yang kita nak bawa sampai ke syurga yang kekal abadi, maka lebih-lebih lagi kena bagi masa dan kena fokus betul-betul. Wallahu alam. Bolehkah berdoa ke kawan kita non-Muslim untuk dapat? Boleh. Bahkan itulah sifat orang beriman. Orang beriman dia tak nak kawan dia masuk neraka. Kalau non-Muslim dia berdoa, ya Allah bagilah hidayah pada kawan aku. Tapi dakwah yang paling berkesan tunjukkan akhlak yang baik. Jangan kita berdoa tapi dia tak teringin nak masuk Islam sebab tengok akhlak kita yang buruk. Adakah dia anggap boros jika contoh beli telekong 400 sebab selesa, sedangkan yang 50 tak selesa? Subhanallah. Dia selesa bukan terletak pada mahal ataupun murah. Selesa terletak kepada hati kita bersih ataupun tak. Setakat mana hubungan kita dengan Allah. Kalau kita selesa, kalau hati kita bersih, pakai telekong harga RM10 pun khusyuk. Tapi kalau hati kita masih bergantung dengan dunia, cinta pada orang, pakai telekong mahal tak akan khusyuk. Sebab itulah para sahabat ni pakaian dia sangat-sangat sederhana. Tapi mereka lah bila ibadat paling khusyuk. Mereka lah bila korban harta paling banyak. Walaupun pakaian mereka sederhana. Jadi kadang-kadang, maaf saya cakap, kadang-kadang kita tertipu dengan bisikan iblis. Kononnya harga 400 lebih selesa. Lebih selesa, belum tentu khusyuk. Belum tentu khusyuk. Kadang-kadang kita perasan selesa je tapi tak khusyuk pun. Fikiran melayang je. Berdoa di waktu bagaimana nak tentukan sesuatu itu berlebihan ataupun tidak kerana tahap kemampuan, keupayaan. Boleh, kata ulama, Allah sebut dalam surah apa ni, wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Adapun nikmat Tuhan engkau adalah engkau cerita. Ulama kata boleh kita nak beli pakaian yang agak mahal, jangan melampau mahal lah, jangan terlampau mahal, agak branded, jangan terlampau mahal. Sebab apa? Sebab ini adalah sebagai tanda syukur dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Dan tidak ada sifat riak, tak ada salah. Tapi janganlah kalau telekong sampai 400, saya rasa tak, itu dah pembaziran. Sebab kita nak sembah Allah, Allah bukan tengok pakaian telekong tu. Yang kedua, kita bukan pakai selalu. Pakai 10 minit je, harga 400, 10 minit buka. Baik kita beli telekong 20, daripada 400 beli telekong 20, bagi pada orang miskin. Cuba bayangkan orang miskin guna, 20 orang miskin guna telekong yang kita beli daripada 400, dia setiap kali dia solat kita dapat pahala.
berapa lama dia solat, katalah 20 tahun, kita dapat pahala. Makna itu mati level. Tapi kalau kita beli telekom 400 untuk kita seorang, pahalanya tak berkembang dan belum tentu belum menjamin solat kita khusyuk. Wallahu a'lam. Berdoa di waktu sujud dalam salat sunat ke? Ya, sunat. Sebab itu disuruh dan digalakkan oleh Nabi. Nabi kata sedekat-dekat hamba kepada Allah ialah ketika sujud. Maka fa'aksiru ad-doa, perbanyakkan doa. Nabi suruh. Bukan setakat Nabi suruh doa ketika sujud. Nabi kata doa banyak-banyak. Bila Nabi suruh, sunnah. Tak, dua-dua. Nabi tak sebut sujud apa. Lagi solat tu bagus, lagi solat tu wajib, lagi bagus doa tu. Sama ada solat fardu ataupun sunat, dibolehkan berdoa dan sunnah. Apa hukum orang simpan emas? Adakah tak? Kalau simpan emas, tak salah. Tak salah. Tapi janganlah dia simpan emas dengan harga yang mahal. Dalam keadaan orang miskin di luar sana kelaparan, orang miskin tak cukup pakaian, itu dia panggil pentingkan diri. Kena juga atas batas hidung. Itulah Quran. Quran nak tegur hidung kita lah. Bukan nak tegur hidung orang lain. Ni nampak hidung orang lain je. Macam mana kita bela? Atas sikit. Kita bela ikan. Contoh ikan koi. Ikan biasa-biasa. Adakah? Tak. Kalau benda tu bela ikan ke, bela kucing ke, bela burung ke, ulama kata tak salah. Tapi dia akan menjadi salah, akan menjadi haram bila dia mengganggu tanggungjawab kita yang paling asas. Apa dia? Tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Kadang-kadang solat lambat sebab apa? Bagi makan kucing. Kadang-kadang solat lambat sebab apa? Sebab duk tengok ikan. Kadang-kadang solat tak khusyuk, tak sempat baca Quran sebab duk tengok burung. Jadi kalau benda-benda macam tu menyebabkan ibadat utama kita terganggu, boleh jadi haram. Wallahu a'lam. Bagaimana nak merawat ataupun melawan semula bisikan syaitan yang ada pada ketika kita betul mengharapkan doa kita dimakbulkan. Kemudian pada ketika itu doa tidak makbulkan, maka terasalah hati seperti Allah mengabaikan. Bukan, jangan. Orang beriman wajib bersangka baik kepada Allah. Siapa yang bersangka buruk pada Allah, dia ada sifat orang kafir. Yang bersangka buruk pada Allah ialah orang kafir, orang munafik. Orang beriman, dia sentiasa bersangka baik kepada Allah. Mana mungkin kita boleh bersangka buruk kepada Allah yang mencipta kita, yang membesarkan kita, yang bagi rezeki pada kita, yang bagi nikmat tak putus 24 jam. Mana mungkin Allah buat jahat pada kita. Itu satu. Yang kedua, bila kita berdoa, jangan kita harap doa kita dimakbulkan. Tapi haraplah Allah makbulkan yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang yang kita minta tu tak baik untuk kita. Kita tak nampak. Sebab Allah kata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang yang tak baik bagi kamu dia jadi baik. Yang baik pula sebenarnya tak baik untuk kamu. Sebab itulah bila kita berdoa, kita serah kepada Allah. Jangan nak doa yang kita minta dimakbulkan sebab kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang yang kita minta tu boleh menjahanamkan kita. Kita minta naik pangkat. Bila naik pangkat, kita lagi lara, lagi cinta dunia, lagi tamak lagi. Tak sempat pergi kelas, tak sempat pergi masjid. Akhirnya, yang kita minta menjahanamkan kita. Maka sebab itulah, bila kita berdoa, kita yakin yang Allah makbulkan, itu yang terbaik. Kadang-kadang, Allah makbulkan apa dah? Yang bukan kita minta. Percayalah, yang itu terbaik untuk kita. Macam Maryam, mak kepada Maryam, dia minta apa? Kepada Allah, minta anak lelaki. Tapi Allah bagi anak perempuan Maryam. Itulah terbaik. Jadi wajib, bila berdoa, wajib bersangka baik kepada Allah. Dan yang kedua, wajib yakin yang Allah takdirkan adalah terbaik, bukan yang kita minta. Yang ketiga, kadang-kadang doa ni Allah tak makbulkan sekarang. Kadang-kadang Allah tak makbulkan sekarang. Sebab apa? Allah nak tunggu, nak tengok setakat mana kita
yakin pada Allah, setakat mana kita istiqamah, setakat mana kita mengharapkan kepada Allah. Macam Nabi Yaqub minta pada Allah supaya dikembalikan Yusuf. Allah tak bagi besok, Allah tak bagi minggu depan, Allah tak bagi tahun depan. Allah bagi selepas berpuluh tahun. Kenapa? Sebab Allah nak Nabi Yaqub sentiasa merayu kepada Allah. Allah nak dengar suara hambanya merintih merayu kepada dia. Dan kadang-kadang Allah bagi yang kita minta bila? Di akhirat besok. Yakinlah, kalau Allah bagi di akhirat sebenarnya itu adalah lebih baik. Kenapa? Yang di akhirat kekal, yang kat dunia tidak kekal. Orang yang boros kekal dalam neraka, kecuali dia bertobatlah. Ingat dalil tu, surah apa tadi? Surah Ghafir ayat 43. Kecuali dia bertobat. Bila bertobat, hilang, terbatas semua dosa dia. Bukankah Allah ampunkan semua dosa? Yalah, kalau dia bertobat. Syirik pun Allah ampunkan. Jangan salah faham. Yang Allah tak ampunkan dosa syirik bila dia tak bertobat. Kalau dia syirik dan dia bertobat kat dunia, Allah ampunkan semua dosa. Sebab itulah ramai sahabat Nabi asalnya orang musyrikin, tapi menjadi manusia terbaik sebab dia bertobat kepada Allah. Ada dalil tak kita kena selawat Nabi? Tak ada dalil. Tak ada dalil. Yang ada dalil ialah perbanyakkan selawat tanpa sebut bilangan. Bila kita hakkan 1000, mana kita dah buat benda yang Allah tak suruh. Kita buat apa yang Nabi tidak lakukan. Dan amalan kita tak akan diterima. Syarat amalan diterima ikhlas dan mesti ittiba' sunnah. Apa beza pertaruhan judi dengan bidaan nombor kenderaan? Saya tak pasti sebab saya tak tahu bidaan nombor kenderaan tu bentuk dia macam mana. Wallahu alam. Kena tanya orang yang lebih arif. Sedekah adalah harta sebenar kita, ya. Betul. Kita ada lebihan pendapatan tapi suka membeli barang yang murah, pakaian-pakaian bandar, tidak mahu membazir. Adakah dikira tidak menzahirkan nikmat? Tak. Macam ni, kalau kita beli barang yang murah dan cepat rosak, lepas tu beli lagi, maka lebih baik kita beli barang yang mahal, yang standard sikit dan tahan lama, kan? Supaya tak banyak kali beli, kan? Tak banyak kali beli. Bagi saya lah, daripada beli barang murah yang cepat rosak dan selalu kerap beli, lebih baik kita beli barang yang mahal sikit, yang tahan lama dan menjimatkan masa kita, kan? Menjimatkan masa kita. Wallahu alam. Misal kata kita ikut pengajian agama yang berbayar ratusan ringgit, adakah dikira boroslah? Bagi saya, belajar agama ni tak sepatut dikenakan bayaran sampai mahal. Kadang-kadang pergi belajar agama naik kapal mewah, kan? Bagi saya itu bukan sunnah Nabi lah. Kita belajar agama nak menjadi orang yang semakin tawaduk, semakin rendah diri, semakin sayang pada orang miskin. Tiba-tiba belajar dalam keadaan mewah, tak akan menjadikan kita orang yang merendah diri. Sebab itulah Nabi Musa belajar dengan Khidir di mana? Di tepi pantai je, bukan di atas kapal yang mewah. Jadi sepatutnya belajar agama tak patut dikenakan bayaran yang mahal. Kelas saya ni percuma. Siapa nak bagi? Siapa nak infak boleh masuk akaun Ghulam. Bila dah kenakan bayaran mahal tu, jadi seolah macam menjual agama. Kita tak boleh tetapkan harga tu pembayaran. Orang nak bagi, itu masalah dia. Tapi kalau kita yang tetap, kita yang minta, macam kita menggunakan agama untuk cari dunia. Wallahu alam. Dilema wanita nak bersiap berlebihan apabila di luar supaya suami bangga isterinya cantik. Bagaimana nak selamatkan diri daripada tipu daya syaitan? Dah tahu itu tipu daya syaitan, jangan buatlah. Dah tahu kan? Macam mana dah tahu tipu daya syaitan, ikut juga. Itu bahaya tu. Dia kadang-kadang kita perasan kita nak berhias lama supaya suami kita nampak cantik. Sebenarnya suami kita tak nak tengok pun. Suami kita kenal lama dah kita, kan? Sebelum kahwin dah bergaul dah 4-5 tahun. Suami kita dah tahu jerawat muka kita berapa biji. Sebenarnya kita berhias yang cantik tu, lama tu untuk siapa sebenarnya? Bukan suami kita. Itulah tipu daya syaitan. Sebab tu bila kat rumah ada suami,
Tak adalah pakai make up pula. Bila keluar make up 10 lapis. Cuba make up 10 lapis depan suami. Suami suka tak? Tak nak. Dia kata buang masa. Tapi bila nak menghadap Allah, baru je pakai telegor, tengok-tengok bagi salam dah. Begitu cepat sekali bila nak menghadap Allah. Bila nak menghadap manusia, lama. Double standard. Okey, cukup lah? Ada lagi? Cukuplah. Hari Jumaat hari ni Okey. Kelas kita insya-Allah besok tadabbur, sambungan tadabbur surah Ibrahim. Besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.